Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kembali lagi dalam rancangan Didik TV yang dibawakan khas oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Syahmi bin Ekarim yang merupakan seorang bakal pendidik untuk mendidik generasi akan datang. Berdirinya saya di sini untuk mengupas, berkongsi satu isu, iaitu isu tentang implikasi perkembangan terhadap pendidikan di Malaysia. Seperti yang kita tahu, evolusi pendidikan telah menghadapi pelbagai cabaran, rintangan dan tentangan daripada pelbagai pihak yang mementingkan diri sendiri. Oleh yang demikian, pendidikan Malaysia telah menghadapi pelbagai perubahan dan seterusnya telah memberi pelbagai implikasi yang positif dan negatif terhadap pendidikan di Malaysia. Oleh itu, saya telah menjemput pelbagai tetamu jemputan bagi berkongsi idea tentang implikasi ini. Saya telah menjemput Saudari Hamizah yang merupakan seorang pelajar cemalang di IPG Kampus Perlis. Seterusnya, saya telah menjemput Cikgu Tasmi yang merupakan cikgu cemalang di SK Lendu. Seterusnya, saya juga telah menjemput Cikgu Farah yang merupakan cikgu vokasional di Sekolah Teknik. Dan akhir sekali, saya telah menjemput Profesor Hassan daripada Pensyarah UM. Tanpa membuang masa, saya ingin bertanya kepada Saudari Hamizah. Apa Saudari Hamizah tahu dan ingin berkongsi kepada masyarakat tentang implikasi perkembangan dalam pendidikan di Malaysia? Silakan Saudari Hamizah. Terima kasih moderator. Antara implikasi perkembangan dalam pendidikan di Malaysia adalah perancangan dan penggubalan reka bentuk kurikulum pendidikan. Reka bentuk kurikulum bermaksud cara kurikulum dikonsepsikan dan komponen-komponen utama kurikulum, matlamat dan objektif, kandungan kurikulum, kaedah media, penilaian disusun untuk menghasilkan instruksi. Penyediaan kerangka reka bentuk kurikulum perlu mengambil kira kesepaduan dan keseimbangan aspek-aspek penting yang berkaitan dengan perpaduan. Kerana seperti yang kita ketahui, rakyat di negara kita mempunyai 3 kaum utama, iaitu kaum Melayu, Cina dan India. Elemen-elemen penting kemahiran perlu digabung jalinkan dan ilmu pengetahuan perlu diserapkan untuk melahirkan model insan yang seimbang dan harmonis, iaitu insan yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, mempunyai kepercayaan dan keyakinan yang teguh terhadap Tuhan, mempunyai fikiran dan jiwa tenteram serta mempunyai tubuh badan yang sihat dan cergas. Selain itu juga, nilai murni perlu diterapkan secara bersepadu melalui pelbagai disiplin. Terima kasih Saudari Hamizah atas perkongsian yang amat jelas dan padat itu. Apa yang saya dapat rumuskan ialah perancangan dan penggubalan terhadap reka bentuk kurikulum pendidikan perlulah diambil kira daripada semua aspek supaya dapat selari dengan peredaran zaman di Malaysia. Itu amatlah jelas. Baiklah, saya ingin bertanya kepada Cikgu Tasnim tentang bagaimana pandangan anda tentang implikasi perkembangan pendidikan di Malaysia. Silakan Cikgu Tasnim.
Terima kasih moderator. Selain pada implikasi yang telah diterangkan oleh ahli-ahli panel lain, perkembangan dalam pendidikan juga turut memberi implikasi terhadap institusi pendidikan itu sendiri. Untuk pengetahuan semua, pandangan dan cadangan pelbagai pihak telah mendorong pihak Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun KPM untuk menambah baik kemudahan asas di sekolah-sekolah. Ini termasuk penambahbaikan infrastruktur seperti bangunan sekolah, kemudahan sukan, serta penyediaan buku teks dan bahan pembelajaran. Selain itu, KPM juga berusaha untuk meningkatkan akses kepada teknologi pendidikan seperti komputer dan sumber digital untuk meningkatkan pembelajaran dan pengajaran. Selain memastikan kelengkapan mencukupi, peralatan dan kemudahan perlu sesuai dengan aktiviti pembelajaran yang berpusatkan murid. Sebagai contohnya, bilik darjah yang fleksibel dengan meja kerja berkumpulan dan peralatan IT seperti komputer dan penggunaan projektor serta pustaka digital yang membolehkan akses kepada pelbagai sumber pembelajaran. Kelengkapan pembelajaran juga dibekalkan mengikut spesifikasi keperluan bidang, terutamanya bidang-bidang yang perlukan kelengkapan khusus seperti pertanian, sukan dan permainan serta vocational. Sebagai contohnya, peralatan sukan seperti bola sepak atau padan sukan yang sesuai untuk aktiviti sukan dan latihan fizikal, manakala kelengkapan pembelajaran bagi bidang vocational seperti mesin dan peralatan yang diperlukan untuk latihan praktikal dalam bidang seperti alternatif atau pembinaan. Bukan itu saja, kurikulum yang berupaya membentuk sikap dan sasiah perlu diberi perhatian sebagai aktiviti pembelajaran dan pembentukan jati diri. Hal ini kerana kurikulum melengkapkan pendidikan holistik pelajar, membentuk nilai-nilai moral, kepimpinan dan kerjasama sekaligus membantu mereka menjadi individu yang lebih berdaya dan beretika dalam masyarakat. Terima kasih Cikgu Tasnim atas pandangan yang telah diberikan terhadap implikasi ini. Dan implikasi ini juga telah memberikan kesan kepada institusi pendidikan di Malaysia. Iaitu setiap institusi pendidikan di Malaysia perlu mempunyai kelengkapan yang lengkap supaya aktiviti pembelajaran dapat dijalankan dengan lancar. Dan perkara ini perlulah dititik beratkan oleh Kementerian Pendidikan di Malaysia. Terima kasih Saudara Tasnim. Baiklah, saya ingin bertanya kepada Cikgu Farah tentang implikasi terhadap vocational ataupun generasi yang akan datang. Baiklah, apakah pandangan anda, pandangan Cikgu Farah terhadap implikasi ini? Silakan. Terima kasih kepada Saudara Syahmi sebagai moderator forum pada hari ini. Antara implikasi perkembangan dalam pendidikan di Malaysia juga tidak terkecuali dengan mencakupi bidang pendidikan, teknik dan vocational yang kini semakin berkembang luas. Pendidikan teknik dan vocational dianggap sangat penting kerana melalui pendidikan teknik dan vocational ini, negara dapat melahirkan tenaga kerja yang sangat mahir, separa mahir dan profesional. Tenaga kerja yang lahir daripada bidang pendidikan teknik vocational dapat membangunkan negara yang sangat maju. Baiklah, pertama sekali, mari kita amati apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan teknik dan vocational. Menurut Cambridge International Dictionary of English 1995 telah mendefinisikan bahawa vocational adalah sebagai pendidikan yang memberikan kemahiran dan mempersiapkan seseorang itu untuk alam pekerjaan. Sementara teknik pula bermaksud mempunyai atau memerlukan cara khusus yang biasanya dipelajari, iaitu kemahiran dan juga pengetahuan. Dapat disimpulkan bahawa pendidikan teknik dan vocational ialah pendidikan yang berbentuk ilmu kemahiran yang boleh digunakan oleh pelajar setelah menamatkan pengajian mereka untuk menempuh alam pekerjaan. Umumnya, pendidikan ini boleh didapati di sekolah-sekolah teknik yang mempunyai aliran vocational. Ini juga berbeza dengan pendidikan akademik di mana pelajar didedahkan dengan ilmu pengetahuan secara umum semata-mata. Walaupun terdapat mata pelajaran vocational tetapi ditawarkan secara elektif. Persoalan yang seterusnya ialah
apakah implikasi perkembangan pendidikan teknik dan vokasional di Malaysia? Yang pertama, pelajar sebenarnya berpotensi tinggi dalam menyalurkan kemahiran mereka mengikut bidang yang dikhususkan. Pelajar yang telah mengikuti program TVET atau dikenali sebagai pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional memiliki kelulusan mahupun sijil kemahiran yang khusus. TVET adalah proses pendidikan dan latihan yang mempunyai hala tuju pekerjaan dengan penekanan utama terhadap amalan industri. Ia juga bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dalam bidang-bidang yang tertentu. Skop TVET perlu berdasarkan standard pekerjaan yang diiktiraf dengan penekanan kepada komponen praktikal, kemahiran psikomotor dan pendedahan kepada latihan di industri. Hal ini sebenarnya mampu melahirkan pelajar yang serba-boleh dalam pengkhususan bidang seperti keusahawanan, mekanikal, elektrik dan elektronik, ukur bahan dan banyak lagi. Hal ini sedikit sebanyak mampu melahirkan pelajar yang serba boleh melakukan kemahiran tertentu dengan lebih kreatif dan berdaya saing di dalam pasaran kerja di dalam negara ini. Tegasnya, jelaslah bahawa tujuan utama pendidikan teknik vokasional yang diperkenalkan di Malaysia adalah untuk memenuhi keperluan tenaga kerja yang mahir dan separa mahir di negara ini. Di samping itu, pendidikan teknik vokasional juga bertujuan untuk memberi peluang kepada pelajar untuk merasai pengalaman sebenar dan menjadikan mereka lebih bersedia dalam alam pekerjaan. Seterusnya, saya teruskan perbincangan forum ini dengan implikasi kepada penambahbaikan pendidikan di Malaysia. Di sini, saya ingin tegaskan bahawa perkembangan pendidikan menimbulkan kesedaran terhadap pentingnya penambahbaikan dalam perlaksanaannya. Warga pendidik perlu sentiasa meningkatkan iltizam dalam mencapai aspirasi dengan sentiasa membuat improvisasi terhadap teknik dan strategi pengajaran. Amalan penambahbaikan pendidikan melalui inovasi dan juga penyelidikan perlu ditingkatkan dari semasa ke semasa bagi membentuk generasi yang sentiasa berfikiran kreatif, positif, dinamik dan juga inovatif. Itu sahaja daripada saya. Saya teruskan perbincangan ini kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Farah atas pendapat yang telah diberikan. Dan pendapat itu amat ke arah kepada vocational. Iaitu apa yang saya dapat rumuskan bahawa teknik dan vocational ini telah memberi sumbangan yang amat besar terhadap negara. Serta perkara ini hanya boleh berlaku sekiranya tenaga pendidik itu mempunyai kemahiran yang informasi dan seterusnya telah memberikan generasi serta melahirkan generasi yang kreatif. Baiklah, terima kasih. Seterusnya saya ingin bergerak kepada Profesor Hassan yang merupakan seorang pensyarah di Universiti Malaya. Baiklah, Profesor, saya ingin bertanya, apakah implikasi dan apa yang dapat Profesor rumuskan tentang isu implikasi pendidikan di Malaysia ini? Silakan, Profesor. Terima kasih Syahmil. Jadi bagi saya, implikasi perkembangan dalam pendidikan di Malaysia ini ialah dapat menyelaraskan pendidikan mengikut tahap umur. Kita dapat lihat di mana pelaksanaan kurikulum standard sekolah rendah iaitu KSSR dan juga kurikulum standard sekolah menengah ataupun dikenali sebagai KSSM, di mana kurikulum ini diperkenalkan bagi meningkatkan kualiti pendidikan dan juga mempersiapkan pelajar dengan keterampilan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja. Bagi pembentukan falsafah dalam sistem pendidikan hari ini amat penting, di mana kebanyakan falsafah pendidikan dirangka dengan matlamat yang jelas
dan mudah untuk dicapai. Secara umumnya di sini, falsafah menyatukan hasrat semua pihak untuk mencapai satu matlamat. Maaf ya. Kemudiannya, aspirasi yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan juga harus dihayati melalui peringkat dan tahap masing-masing. Usaha ke arah ini perlu diteruskan secara konsisten dengan meningkatkan konsep pembelajaran yang bermakna. Jadi itu saja pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih Profesor Hassan kerana telah memberikan pandangan yang cukup jelas dan padat. Pandangan Profesor itu lebih kepada falsafah pendidikan kebangsaan, yang di mana setiap tenaga pengajar perlulah pegang kepada falsafah pendidikan kebangsaan ini supaya hasrat dan tujuan impian pendidikan di Malaysia ini tercapai. Baiklah, apa yang saya dapat simpulkan bahawa jelaslah di sini perkembangan pendidikan di Malaysia telah memberikan implikasi yang amat besar kepada pengajaran dan pembelajaran di Malaysia supaya dapat melahirkan generasi yang berpotensi secara menyeluruh dan memberikan sumbangan kepada negara. Baiklah, itu saja saya dapat simpulkan, saya dapat kongsi kepada anda semua tentang implikasi terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. Itu saja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.